الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، بعث الله كافة للناس بشيرا ونذيرا، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وقال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تؤسر وتمم بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Nazir, Timbalan Nazir, seluruh pengurusan masjid, muslimin, muslimat, tetamu-tetamu yang dihormati Allah, yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberi peluang dan menyambung kehidupan kita ini untuk digunakan, sama-sama digunakan umur yang diberikan oleh Allah untuk mengimarahkan rumah Allah. Mengimarahkan rumah Allah tanda sebahagian daripada mereka yang beriman. Dan kita juga sedang mengimarahkan rumah Allah dengan bersama-sama mengisi masa lapang kita dengan nasihat menasihati, berpandukan panduan pedoman yang tiada cacat cela, Alkitab, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga menjadi panduan kepada kita manusia akhir zaman. Maka kesempatan yang Allah beri dengan nikmat, rahmat yang kita nikmati ini, ia kesempatan yang perlu dihargai, yang perlu dimuhasabahkan. Bagaimana kita terima nikmat-nikmat ini untuk kita kembalikan kepada Allah sebagai hamba yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di zaman yang hari ini dibuktikan dengan sungguh-sungguh daripada hadis Nabi, zaman yang penuh ujian. Ujian yang bermula daripada kita bangun pagi sehinggalah kita pulang ke rumah untuk tidur di perbaringan. Yang kadang-kadang ujian ini menyebabkan kita hilang tumpuan,
Lantas hubungan kita sebagai makhluk hamba kepada Allah kadang-kadang terlalai daripada tanggungjawab sebenarnya. Sebentar tadi Imam membacakan kita peringatan-peringatan daripada ayat-ayat Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun ila akhir ayat. Tidakkah kamu melihat berlumba-lumba orang mengumpul harta? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk ke lubang kubur pun masih mengira-mengira apa dia harta yang ada di sekeliling mereka. Peringatan Allah. Tetapi sejauh mana kita yang beriman, yang sujud rukuk setiap hari 17 rakaat sehari semalam ini sekurang-kurangnya, tetapi setiap kita yang datang mengimarahkan rumah Allah ini rasanya lebih daripada 17 rakaat. Sejauh mana bila kita dengar ayat-ayat Allah ini memberi peringatan kepada kita untuk kita kembali pada jalan Allah. Kemudian Imam baca lagi rakaat kedua, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah, neraka wail untuk mereka yang humazatil lumazah, yang mencemooh, dengki mendeki. Sikap mereka ini bagaimana? Alladzi jama'a mahlan wa 'addada, mereka yang mengumpul harta dan membilang harta-harta mereka. Yahsabu annama lahu akhlada, mereka menganggap mereka akan hidup abadi di muka bumi. Kita melihat kematian, kita melihat kelahiran, namun tanda-tanda yang ada di keliling kita ini, adakah kita ikat, kita hubungkan dengan akidah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang dibacakan di permulaan tadi daripada surah Al-Fajr, surah yang menyuruh kita memerhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah bila kita bangun pagi. Surah yang berada pada juzuk yang ke-30, juzuk yang banyak dengan surah-surah pendek. Surahnya pendek, tetapi ayat-ayat yang dibentuk, ayat-ayat yang dibentangkan kepada kita, kalau kita perhatikan satu persatu ayat tersebut, kesannya, peringatannya sungguh hebat untuk kita renungkan. Kalau kita renungkan dengan iman, bergetar hati kita. Namun sejauh mana kita mengambil peringatan-peringatan Allah ini, maka marilah kita melihat, merenung 14 ayat yang dibacakan tadi untuk kita ambil muhasabah sebagai permulaan untuk kita memahami kehidupan kita hari ini perlu dikaitkan dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak hanyut dengan ujian-ujian kebendaan, ujian-ujian yang berada di harapan kita ini menyebabkan kita sombong, kita hilang daripada panduan dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita minta jauh daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita keluar daripada ataupun terseleweng daripada jalan Allah. Kerana hari ini itulah yang kebanyakan berlaku. Hari ini kita hidup dengan suasana yang cerah, dengan lampu terang, dengan cahaya siangnya. Tetapi kehidupan kita penuh dengan kegelapan, kekelaman yang jauh daripada panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersembahyang, mengiktiraf Allah setiap kali sembahyang, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah setiap kali solat. Kerana kita tiada kekuatan melainkan kekuatan itu datang daripada Allah yang mentadbir alam ini.
maka tiada yang berhak dipuji melainkan Allah. Alhamdu, segala bentuk penghargaan, segala bentuk pujian semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, yang sifat Allah ini Rahman dan Rahim. Maliki Yaumiddin, dan dia yang menguasai hari pembalasan. Satu rangkuman akidah yang kita ulang-ulang setiap kali kita solat. Namun sejauh mana kita bangun pagi melihat fajar yang menyingsing, bangun pagi keluar daripada selimut, membasahkan badan dengan air, lalu merasai sejuknya, nikmatnya pagi untuk keluar mencari rezeki. Kita melihat tanda kekuasaan Allah, bahawa kekuasaan Allah itu juga akan menilai kita perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pada siang hari ini. Maka Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal fajr, demi fajar yang kita lihat setiap pagi. Walayalin ash, dan demi malam-malam yang bersepuluh yang dimuliakan oleh Allah. Juga ciptaan, peredaran siang dan malam, bukti bahawa alam ini ada yang menggerakkannya, ada yang mentadbirkannya. Wasyaf'i wal wad, dan ganjil dan genap. Setiap hari kita menghitung wang, kita menghitung benda, kita menghitung umur. Di sana ada genap dan ganjil. Di sana ada benda yang melengkapkan, ada benda yang yang perlu dilengkapkan. Wal laili iza yas, dan malam yang berlalu. Bila malam kita masuk tidur, selepas berlalunya malam, selepas berlalunya siang, yang kita melakukan kehidupan mencari rezeki. Hal fi dzalika qasamul lidhi hij, maka apakah dalam bentuk-bentuk sumpahan janji Allah, sumpahan Allah terhadap makhluk-makhluk dia yang Allah bersumpah ini, tanda kepada kita yang mempunyai akal yang cemerlang, akal yang solid untuk kita fikir, dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai hamba Allah dan Allah yang menciptakan kita sebagai hamba-Nya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah kamu melihat bagaimana Rabbuka, Tuhan kamu, fa'ala rabbuka bi'ad, melakukan sesuatu dengan kaum Ad, supaya kita berfikir dengan sejarah yang pernah berlaku. Iramazatil imad, dan penduduk-penduduk Iram yang membangunkan bangunan yang punya tiang-tiang yang kukuh dan tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan tidak pernah diciptakan seumpamanya dalam negeri-negeri ini. Kemungkinan juga yang diciptakan di harapan kita hari ini, bangunan-bangunan yang tinggi, tidak dapat menandingi ciptaan-ciptaan, bangunan-bangunan kaum yang dulu dilupuskan oleh Allah, kaum Iram. Sebab itu jangan kita melihat kita bangga kehidupan kita hari ini, kita maju, maka kita melupakan Allah, sedangkan Allah telah melupakan, melenyapkan mereka yang melupakan Allah. Wa Samud alladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah, yakni di lembah Wadil Qura. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai bangunan-bangunan yang handa dan kukuh. Piramid yang kita lihat di Sudan, di Mesir hari ini, tanda kekuasaan Fir'aun yang kekal, kukuh bangunan, tetapi dia mampus kerana dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah kerana meninggalkan ataupun menjauhi perintah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
hina walaupun pada fikiran dia mulia ketika mana dia membina bangunan-bangunan yang tinggi, hidup dalam dunia yang diciptakan. Alladzina taghaw fil bilad, dan kesemua kaum-kaum yang disebutkan tadi melakukan kerosakan dan melampaui batas dan kerosakan dalam muka bumi. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, dan dengan yang demikian Tuhan mencurahkan, menurunkan, memberikan ke atas mereka ini berbagai-bagai paluan azab daripada Allah. Kaum Samud, kaum Iram, kaum Ad, Fir'aun dihukum oleh Allah kerana pendurhakaan yang dilakukan terhadap perintah Allah dan mendustai rasul-rasul yang datang kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu mengawasi dan maha melihat apa yang kamu buat. Muslimin muslimat, tetamu-tetamu yang dihormati Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Surah ini panjang, tetapi surah ini juga mengingatkan sebahagian daripada surah-surah juzuk ke-30 tentang Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wasyamsi wa duhaha wal laili idza sajaha was samaa'i wat tariq. Banyak lagi permulaan yang dimulakan dengan Allah bersumpah dengan makhluk, supaya bila mana Allah bersumpah kita memberi penekanan untuk kita memerhati. Bila dibacakan kepada kita, adakah kita berfikir apa yang Allah sebut kepada kita hari ini melalui Al-Quran kita terjemahkan dalam kehidupan kita hari ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Kerana apa yang berlaku kepada kita hari ini, manusia dalam keadaan berlumba-lumba mencari harta, dalam keadaan bersama-sama mengumpul harta, meninggalkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai satu masa bila diuji oleh Allah kepada mereka ini, mereka menyalahkan Allah. Mereka tidak melihat kepada diri sendiri kerosakan-kerosakan yang dibuat asalnya adalah kerosakan-kerosakan mereka bila mana mereka mula berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasa fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerosakan di muka bumi dan di lautan kerana perbuatan tangan-tangan manusia. Hari ini kalau kita lihat, kerosakan berlaku bukan sekadar muka bumi, manusia juga rosak, tempat-tempat tinggal juga rosak. Nak kata hari ini orang tak cerdik, lebih cerdik pada orang dulu. Orang dulu tiada kemudahan, tetapi sungai dan lautan tidak tercemar. Orang hari ini penuh dengan kemudahan, melihat air bercurah-curah dalam bumi kita, tetapi air yang mencurah-curah di bumi kita sampai ke rumah kita perlu bayar, yang sepatutnya hari ini air percuma. Kerana apa? Kerana kita tidak berfikir nikmat Allah yang diberikan kepada kita asalnya sempurna, lengkap untuk semua orang. Tetapi bila masing-masing melupakan bahagian tanggungjawab masing-masing untuk melaksanakan perintah Allah sebagai hamba Allah, maka layaklah Allah turunkan bencana sedikit demi sedikit kepada mereka. Asalnya tak perlu bayar, akhirnya kena bayar. Asalnya tak perlu berpindah daripada tempat-tempat yang didatangkan hari ini, tempat-tempat tinggal yang boleh duduk, tetapi akhirnya berlaku kerosakan-kerosakan, akhirnya terpaksa berpindah. Kerana tangan-tangan yang melakukan kerosakan di muka bumi ini, tangan-tangan yang memulakan kerosakan ini dengan berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dan lebih malang di zaman kita hari ini, kita sedang diuji dengan ujian yang begitu berat. Ujian kita hidup dengan sendiri-sendiri. Ujian kita hidup sebagai orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul, Muhammad sebagai Rasul kita. Tetapi kehidupan yang kita lalui hari ini tidak sebagaimana yang dibawa oleh Rasul, yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah, wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah. Siapa yang lebih baik daripada celupan Allah? Tiada yang boleh memberi sistem yang lebih baik daripada sistem Allah. Wa nahnu lahu abidun, dan kita sepatutnya hanya kepada Allah kita tunduk, kita perhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hari ini itu tidak berlaku. Maka kerosakan yang berlaku hari ini perlu kita muhasabah. Sebab kita yang datang ke masjid ini, kita meyakini kita orang beriman kepada Allah. Kita datang mengimarahkan rumah Allah ini, kita mengakui bahawa kita sedang melakukan perkara-perkara yang membuktikan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa masih lagi kita seolah-olah hanyut, tenggelam, kelam dalam kehidupan kita hari ini? Maka perlu kita muhasabah, di mana perlu kita lengkapkan lagi kehidupan dalam perjalanan kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebut tanda-tanda kekuasaannya ini supaya kita melihat. Kita bangun pagi, kita lihat itulah kekuasaan Allah. Fajar telah menyingsing. Kita pulang ke rumah selepas balik bekerja, malam akhirnya berlalu. Menunjukkan itu juga kuasa Allah yang diharapkan kita. Yang kita ungkapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, yang mentadbir, yang mencipta, yang mengurus. Tetapi sejauh mana bila kita merasai perubahan dunia, perubahan di sekeliling kita, kita kaitkan dengan kuasa Allah, dengan pemerhatian Allah dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu Maha mengawasi, Maha melihat apa yang kamu buat. Allah menunjukkan kepada kita dengan kuasa Allah yang menjalankan, mengubah fajar, menukar siang dan malam. Di sana Allah menyebut sejarah-sejarah bangsa yang maju, bangsa yang cemerlang, tetapi bila melupakan Allah, Allah lenyapkan satu persatu. Kaum Nabi Hud, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Saleh, kaum Fir'aun, Allah lenyapkan satu persatu, walaupun mereka ini dalam dunia adalah mereka yang maju, membina bangunan yang tinggi, menembuk gunung-gunung untuk dijadikan tempat tinggal, mencipta bangunan-bangunan yang tinggi sehingga akhirnya cuba mencabar Allah. Tetapi Allah boleh lenyapkan begitu saja bagi mereka yang menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hari ini, adakah kita ini pada jalan yang mentaati Allah, ataupun pada jalan yang ke arah menderhakai Allah? Kalau kita berada pada jalan menderhakai Allah, cepatlah kembali. Kerana takut ketika itu kita sedang dipandu oleh mereka yang cuba membawa kita bersama-sama dalam lembah kesesatan, iaitu iblis, laknatullah, syaitan dan kumpulan-kumpulan yang mengikut mereka. Dan kumpulan-kumpulan yang mengikut mereka ini menjadi duri, menjadi ancaman kepada kita di akhir zaman hari ini, yang menyebabkan kita hari ini hidup dalam kegelapan. Kemudian kita keliru dengan kehidupan kita, dan akhirnya lupa dengan panduan untuk hidup di zaman ini.
Kekeliruan yang kita lihat hari ini, kekeliruan dalam masyarakat. Bagaimana kita hari ini sepatutnya kita bersama membangun untuk Islam, bersama hidup dengan Islam, tetapi kita dipisah-pisahkan untuk membeza-bezakan Islam. Ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Dalam waktu yang sama, fitnah juga berlaku kepada umat Islam, kerana melupakan panduan daripada Allah, masuk perangkap musuh-musuh yang memusuhi Islam, sehingga kita yang beragama Islam, yang mengaku Allah itu Tuhan, mengaku Muhammad bin Abdullah itu Rasul, menumpahkan darah sesama kita umat Islam. Berlaku di Syria, berlaku di Iraq, dan kita melihat umat-umat Islam ditindas. Kita dapat buat apa-apa, kerana kita begitu lemah hari ini, kerana dikuasai, dilemahkan, kerana kekuatan kita bergantung pada Allah hari demi hari telah dihilangkan dengan ujian-ujian keduniaan dan serangan-serangan musuh. Kerana kita lupa bahawa di hadapan kita ini ujian yang Allah bentuk kepada kita untuk kita ingatkan kembali kepada Allah. Tetapi kita lupa, maka satu persatu umat hari ini demi satu peristiwa-peristiwa menghancurkan mereka. Namun kita juga berharap, sebagai yang masih lagi sujud rukuk bersama-sama kepada Allah, untuk kita sama-sama menghidupkan lagi persaudaraan Islam atas dasar iman, menghidupkan lagi agama kita, membangunkan lagi agama kita, kerana kita telah mengaku beriman kepada Allah. Bila kita semua mengaku beriman, sepatutnya kita yang beriman ini, yang kita sama-sama mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami sembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, kita ikut apa yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Pertolongan yang paling besar bagi kita hamba kepada Allah yang menyembah Allah adalah pertolongan untuk minta petunjuk benar, istiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang beriman, yang mengulang-ulang Al-Fatihah ini, sepatutnya bersikap seperti apa yang kita ungkapkan. Jangan bila kita baca Quran, kitalah yang akhirnya berpaling daripada kata-kata kita yang kita ungkapkan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Walaupun ayat ini ditujukan kepada mereka yang asalnya hendak berjihad tetapi kemudian takut hendak berjihad, tetapi secara umum boleh kita ambil ayat ini untuk peringatan, tazkirah kepada kita. Di saat kita mengiktiraf Allah itu Tuhan yang kita sembah, mengharapkan Allah yang kita mohon pertolongan, mengharapkan Allah yang kita minta petunjuk, tetapi waktu-waktu hari ini juga kita melihat perpecahan-perpecahan sesama orang beriman menghalang untuk kita menjadi hamba Allah yang benar, mendapat petunjuk Allah yang benar. Sehingga akhirnya saudara-saudara kita yang sama iman, yang sama akidah, melalui fitnah-fitnah yang dibuat, yang didatangkan oleh musuh-musuh kepada agama kita. Kerana di kalangan kita melupakan sebahagian daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita orang beriman di akhir zaman ini perlu kita kembali kepada panduan Allah. Kerana hari ini mula orang hidup sendiri-sendiri, mula orang hidup melupakan bagaimana hidup sebagai orang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasuluhu wa ulaika sayarhamuhumullah. Orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman perempuan, sebahagian daripada mereka pemimpin sebahagian daripada mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd.
Sebahagian daripada mereka bergantung sebahagian daripada sebahagian mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd. Dan sebahagian daripada mereka berkasih sayang sebahagian daripada mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd. Dan sebahagian daripada mereka bergantung sebahagian kepada sebahagian yang lain. Itu erti awliya. Itu erti ba'duhum awliya'u ba'd. Dan mereka yang beriman ini, apa yang mereka buat? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyeru kepada sesama sendiri dan kepada orang lain untuk menyeru kepada kebaikan. Wa ya'murun wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kita lihat ayat ini, adakah ini yang kita buat hari ini? Wa yuqimuna shalah, dan sama-sama membangunkan solat. Apa erti membangunkan solat? Mendirikan sekecil-kecil yang berkaitan dengan solat, tempat untuk buat wuduk, sehingga bersama-sama membangunkan masjid untuk mengumpulkan manusia-manusia yang sama-sama mahu bersujud kepada Allah secara berjemaah. Wa yu'tuna zakah, dan mereka ini mendatangkan zakat, menghubungkan antara sesama mereka ini dengan perintah Allah dalam hubungan yang sama, membantu sesama mereka ini dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana manusia tidak sama, ada yang kaya, ada miskin, ada yang berada, yang tidak berada. Maka sebab itu dalam ayat yang lain, surah yang cukup pendek, alam tara kaifa fa'ala ara'aita alladhi yukadzibu biddin, surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, apakah kamu tidak melihat orang yang mendustai agama? Allazi yad'ul yatim, yang mereka ini menyekat makanan kepada anak yatim dan orang miskin. Kenapa? Kerana bila kita meninggalkan wa yu'tuna zakah secara umum, secara keseluruhan, apa yang kita tinggalkan? Kita meninggalkan pelaksanaan secara menyeluruh kepada hak-hak mereka yang tidak ditunaikan, dengan meninggalkan sebahagian yang kita perlu laksanakan. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Surah Al-Fajr ayat 15. Adalah manusia ini ketika mereka ini diuji oleh Allah, dan ketika mereka diuji oleh Allah, Allah muliakan dia, Allah beri nikmat kepada dia, maka dia berkata, fayaqulu rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Di saat manusia ini diberi nikmat, diberi rezeki yang luas, apa yang disebut kepada diri dia? Apa yang dilihat kepada orang lain? Adakah dia rasa Allah muliakan dia dengan rezeki yang banyak tanpa ada tanggungjawab? Adakah dengan kelebihan yang diada kepada mereka ini untuk dia tidak pedulikan mereka yang lain, untuk tidak pedulikan agama yang perlu ditunaikan? Itu untuk yang kaya, yang dimuliakan oleh Allah. Dan ada pula manusia yang lain, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ada setengah manusia pula bila diuji oleh Allah, disempitkan rezeki, dipayahkan kepada mereka ini beberapa perkara, dia rasa Tuhan aku ini telah menghinakan aku. Kerana ukuran kehidupan mereka waktu itu ukuran kebendaan. Mengikut redha Allah ini ikut kebendaan. Sedangkan redha Allah ialah bagaimana takwa, pelaksanaan iman terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia-manusia yang sombong diuji dengan kemuliaan. Manusia-manusia yang ingkar, tidak sabar dengan kepayahan-kepayahan,
Kenapa berlaku? Karena ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Karena di sana ada mereka, orang-orang yang mendustai agama mereka. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Tatkala Allah memanggil mereka yang beriman, yang semua orang beriman ini, laksanakanlah, masukkanlah dalam Islam ini seluruhnya. Jangan mengambil sedikit, tinggal sedikit, ambil satu, tinggal satu, ambil dua, buang satu, ambil 10, tinggal satu. Aku dah buat banyak, tak perlulah buat Islam yang lain. Maka akhirnya apa? Sombong sebagai hamba Allah. Maka meninggalkan tanggungjawab untuk melaksanakan seluruhnya agama Allah dalam keadaan dia mampu. Namun ketika itulah dia sombong, takut-takut dia mengikut jejak langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan inilah yang hampir, yang kebanyakan kita melihat kehidupan kita hari ini, kalau kita tidak muhasabah, itulah yang mungkin berlaku. Kita masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal. Sebagaimana Allah menyebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah suruh kita memerhati kepada perbuatan Allah kepada kaum-kaum yang ingkar, kaum Ad. Di saat Nabi dilahirkan, tahun Nabi dilahirkan, Allah mengingatkan kepada kita bagaimana juga perbuatan Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Peringatan Allah untuk kita lihat bagaimana Allah yang berkuasa mampu memusnahkan, menolak keinginan musuh yang mahu memusnahkan syiar Islam, iaitu Kaabah di Mekah. Sewaktu Kaabah dan Mekah ketika itu tiada pun satu pendukung Islam. Nabi pun belum ada, pengikut yang beriman pun, yang benar-benar beriman, belum ada. Tetapi boleh saja Allah menghapuskan musuh Allah yang mahu meruntuhkan syiar Islam, iaitu Kaabah ketika itu. Lalu dihantarlah tentera-tenteranya yang berupa burun ababil. Hari ini bila kita mengingatkan Maulid Rasul, berselawat ke atas Rasul yang kita ini diperintahkan berselawat, sejauh mana selawat kita kepada Rasul dengan lisan, dibuktikan selawat lisan ini dengan perbuatan. Membawa rahmat kedatangan Nabi ke alam ini, rahmat agamanya ke seluruh alam. Bukan sekadar rahmat namanya sahaja yang disebut, tetapi dalam perbuatan seharian kita meninggalkan ajaran-ajarannya. Orang begini hipokrit. Untuk kita muhasabah sesama kita. Karena hari ini kalau kita lihat berselawat kepada Nabi, kita berselawat, dan itu perintah Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap kali solat Jumaat inilah yang diulangkan oleh khatib. Kenapa Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi? Berselawat kepada Nabi kerana penghargaan kepada Nabi yang melaksanakan perintah Allah seluruhnya tanpa meninggalkan satu pun larangan Allah untuk tidak dilaksanakan. Maka orang yang melakukan seluruhnya perintah Allah dengan segala usaha yang dibuat, layaklah dia diberi selawat, diberi doa, diberi keberkatan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita berselawat, adakah kita mengharap kita juga diberi penghormatan yang sama seperti Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Bila mana berselawat, kita berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atas keluarga Nabi ali sayyidina Muhammad. Walaupun sebahagian yang menafsirkan ali sayyidina Muhammad ini keluarga Nabi ini yang dekat,
Tetapi juga ada yang menafsirkan sesiapa yang mengikut Nabi, sesiapa yang mencintai Nabi dan cintanya kepada Nabi sehingga membawa perjuangan Nabi, dia termasuk kepada ahli Sayyidina Muhammad. Maka siapa yang berselawat dengan diri dia mengikut Nabi, maka insya Allah sebagaimana perintah Allah dan Allah berselawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, kita yang mengikut Nabi akan diselawatkan oleh mereka yang berselawat setiap kali Jumaat selepas kita mati yang memperjuangkan agama Allah. Namun adakah kita buat apa yang kita ungkapkan? Wal mu'mina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Hari ini bila Allah kata orang mukmin ini pemimpin sebahagian kepada mukmin yang lain, pendukung kepada sebahagian mukmin yang lain, berkasih sayang kepada sebahagian mukmin yang lain. Tetapi hari ini bila kita beriman, beragama pada jalan Allah, kehancuran, fitnah yang berlaku hari ini kerana ada sebahagian daripada kita melangkaui untuk menjadikan orang beriman semata-mata wali, pimpinan, pendukung yang disayang oleh kita. Kerana hari ini bila berlaku kerosakan di seluruh dunia, sebenarnya apa yang berlaku? Yang berlaku kerosakan di negara kita, sebenarnya apa yang berlaku, sebab apa? Ini juga untuk kita muhasabah. Pendeknya Allah pernah menyebut kepada kita daripada surah Al-Ma'idah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu. Azan. Terus. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ayat ini ayat 51, kalau kita lihat ia satu fenomena yang besar berlaku 2 minggu 3 minggu lepas di Jakarta, bila mana seorang pembesar wakil pemerintah yang bukan Islam menghina satu ayat Allah, iaitu ayat 51 tersebut. Lalu berkumpul hampir 8 juta orang dengan secara damai untuk menentang, membela penyalahgunaan oleh bukan Islam. Itu berlaku di Indonesia. Dan ayat ini juga kalau kita lihat yang berlaku tumpah darah kepada umat Islam, sebenarnya ayat inilah yang kebanyakan umat Islam tidak mengambil indah. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin, sebagai tempat bergantung, sebagai tempat berharap, sebagai tempat yang diminta tolong, berkasih sayang. Karena sebahagian daripada mereka ini, Yahudi ataupun Nasara ini, ataupun dua-dua ini, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka berkasih sayang sesama mereka dan mereka juga akan menghancurkan kita. Walam ta'tu ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak sesekali reda Yahudi dan Nasara ini kepada kita, melainkan kita ikut jalan mereka. Maka sesiapa yang berkasih sayang, yang berharap kepada mereka ini, mengambil nasihat, mengambil pertolongan, mengambil kebijaksanaan dengan meminjam sistem mereka, memakai sistem mereka, menerima nasihat mereka untuk kehidupan, maka itulah yang berlaku kerosakan di bumi-bumi umat Islam, termasuklah kita. Hari ini kita tidak yakin dengan sistem Islam, ekonomi Islam yang berasaskan zakat. Hari ini siapa yang yakin? Kerana setiap mereka yang diberi kuasa oleh Allah mesti melaksanakan perintah Allah, menjaga hubungan dengan Allah melalui solat dan menjaga hubungan sesama manusia melalui zakat. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salat wa atuz zakah.
Mereka yang diberi kuasa, yang diberi kedudukan di muka bumi Allah, mereka ini adalah yang akan melaksanakan, membangunkan solat, menunaikan zakat. Namun hari ini bila kita lihat, bila kita tidak menunaikan zakat secara seluruhnya, kita buat sebahagian, kita kutip, kita buat, kita kutip, kita bayar, kita buat bayaran zakat. Tetapi ekonomi yang mengikat zakat, muamalat yang mengikat zakat seluruh kehidupan kita, kita tak melakukan secara sempurna. Kenapa? Kadang-kadang kerana takut. Kenapa? Kadang-kadang kerana jahil. Dan bila jahil, tak berusaha untuk memajukan kehidupan ini dengan ilmu Islam, akhirnya terus tenggelam dalam fitnah akhir zaman. Hari ini satu persatu kita diambil, kita dikuasai, kita dipengaruhi. Sehinggalah hari ini kalau kita tengok ekonomi kita dikuasai oleh bukan Islam. Kenapa? Kerana tak memahami falsafah zakat. Kita tengok apa yang perlu dizakatkan: emas, perak, lembu, kambing, unta, beras, gandum, garam, bijian. Ini yang perlu dizakat. Maka setiap yang mendatangkan zakat, wa'atau zakat, dia perlu memiliki kesemua-semua yang perlu dizakatkan ini. Hari ini siapa yang menguasai emas? Siapa yang menguasai perak? Siapa yang mempelopori, membela lembu, kambing sebagai bekalan kehidupan? Siapa yang menguasai padi, beras, gandum, biji-bijian? Hari ini kita ditukarkan sebagai gantian dengan wang kertas. Akhirnya apa? Kita melupakan paksi zakat, falsafah zakat bukan duit, tetapi benda-benda fizikal yang boleh dilihat, dipegang ini. Tetapi oleh kerana kita memilih rukhsah, memang boleh duit, tetapi duit ini dia ada darurat dia. Kenapa kita buat? Kerana situlah sistem hari ini. Tetapi kita kena faham, sistem duit hari ini bukan berdasarkan asasnya daripada awal sistem Islam. Tetapi Islam ini tidak jumud. Dia boleh tolerate dengan sistem zaman, tetapi yang penting juga kita perlu faham untuk keluar daripada sistem yang dibuat oleh orang bukan Islam, Yahudi dan Nasara di belakang ni, supaya tidak terperangkap dalam sistem yang diberi nasihat oleh mereka, yang kita bergantung kepada mereka. Bila kita bergantung, wa man yatawallahum minkum, bila kamu memberi kebergantungan kepada mereka, memberi walak kepada mereka, fa innahu minhum, maka sesungguhnya perbuatan kamu tersebut menjadikan kamu daripada kalangan mereka. Itu soal ekonomi. Kita lihat soal politik dan tumpah darah. Hari ini berlaku kerisauan di Syria, di Iraq. Fitnah yang berlaku, yang mati umat Islam. Yang mati umat Islam tidak kira mazhab apa. Kerana kejahilan umat Islam tidak boleh mengurus masalah umat Islam, dalaman umat Islam itu sendiri, bergantung kepada orang luar. Wa may yatawallahum minhum fa innahu minkum, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hari ini kita melihat, kita bergaduh sesama kita, ahli kiblah Islam atau sesama Islam. Ada yang ini bergaduh Sunni Syiah, itu ahli kiblah. Mungkin orang kata sesat, kafir, tetapi masih lagi ahli kiblah. Kerana kita lihat kepada kajian-kajian ulama, Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Ash-Sharastani yang mengarang Al-Milal wal-Nihal, mereka menyebut firqah-firqah umat Islam sesat, kafir, sesat macam mana pun, tetapi pernahkah mereka membunuh sebelum mendirikan undang-undang Islam? Tetapi hari ini kita dimomokkan dengan perbezaan mazhab sehingga membunuh. Yang terbunuh bukan umat Yahudi Nasara, yang terbunuh umat Islam. Kenapa? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum.
sehingga kita gagal melihat kepentingan-kepentingan, bahawa kepentingan-kepentingan yang kita dilagakan ini untuk menjaga kepentingan Israel yang menguasai tanah haram di Palestin. Itu isu yang menyebabkan hari ini kita pening. Kenapa kita pening? Karena kita al-mu'mina wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki, mukmin perempuan yang sepatutnya bergantung sama mukmin ini tidak dihayati sepenuhnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hari ini adakah kita mampu berpesan-pesan kepada diri kita orang beriman? Ataupun kita takut kalau kita tegur sama-sama beriman ini, kita tak dapat harta, tak dapat kelayakan, tak dapat mengajar, dihalau daripada masjid? Adakah kita tak berani menyatakan kebenaran kerana itu? Akhirnya apa nilai kita beriman kepada Allah? Sedangkan kedudukan di muka bumi, kedudukan yang ada pada manusia ini, Allah yang beri. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha ila akhir ayat. Katakanlah Allah yang memiliki segala kekuasaan, yang dia boleh beri pada siapa, yang dia boleh tarik pada siapa, muliakan pada siapa, hinakan pada siapa. Tetapi malam kalau kita biasanya baca ayat ini untuk elak miskin, memang ayat ini untuk kadang-kadang digunakan tua untuk tak jadi apa-apa kedana. Tapi oleh kerana ukuran kita, ukuran dunia itu yang kita fikir, bukan ukuran untuk menegakkan iman dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap kita yang sama-sama mengimarahkan rumah Allah atas dasar keimanan. Kita yang sama-sama memakmurkan rumah Allah ini dengan kuliah, dengan majlis nasihat menasihati. Sama-samalah kita mengambil pengajaran, tauladan daripada ayat-ayat Allah yang kita sentiasa baca. Subuh dibaca, maghrib dibaca, isyak dibaca oleh imam-imam yang membaca, dan kita juga kadang-kadang membaca Al-Quran. Maka ambillah bacaan itu sebagai pegangan, bukan sebagai manisan pada telinga, basahan pada lidah. Walaupun itu ada pahala, tetapi yang lebih penting menghayati kesemuanya itu dijadikan panduan kehidupan. Kerana kita cukup sedih hari ini umat Islam dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Bukan sekadar di luar negara, dalam negara pun sama. Harta umat Islam dipermain-mainkan, hati umat Islam dipermain-mainkan. Dalam keadaan umat Islam diperbodohkan sesama umat Islam yang lain yang mengambil kesempatan. Kenapa? Kerana kita tidak mengamalkan perintah sebagai orang beriman. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tegur menegur, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, bermula dengan lisan. Tapi kalau itu pun kita takut, maka sebab itulah kemungkinan Allah sebut kepada kita, summa radadnahu asfala safilin, surah At-Tin. Allah mulakan sebelum itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya Allah menciptakan insan ini sebaik-baik kemuliaan bentuk insan. Summa radadnahu asfala safilin. Tetapi kemudian Allah kembalikan insan ini kepada tempat-tempat yang paling bawah, yang paling hina. Kerana apa? Kecuali illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus solihat, yang beriman dan beramal soleh, yang mereka ini beri ganjaran oleh Allah sampai akhir kiamat, yang tidak putus-putus. Tetapi bila kita melupakan tugas kita sebagai orang beriman,
mengimarahkan, memakmurkan, kemudian menghayati ayat-ayat Allah untuk dijadikan panduan kehidupan, kita takut ketika itulah timpanya bala bencana kerana perbuatan kita berpaling daripada ayat Allah. Zaharal fasad fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Maka kita berharap muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita semua bukan sempurna. Yang diharapkan tidaklah sempurna, mungkin lebih buruk, melainkan ditutup aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita semua berharapkan kita berakhir dengan kehidupan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan diredai oleh Allah mesti bermula dengan kita menghidupkan suasana iman. Sama-sama menghidupkan suasana iman tatkala ketika zaman ini zaman penuh fitnah dengan kegelapan-kegelapan ujian. Kalau kita tidak berpegang bersama orang beriman, takut-takut kita hanyut seperti mana seekor kambing yang keluar daripada jemaah dibaham oleh serigala-serigala musuh-musuh kepada iman dan Islam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekadar itulah yang boleh berkongsi pada malam ini. Mungkin kerana kekurangan saya minta maaf. Cuma harapan untuk kita sama-sama perjumpaan kita ini atas dasar iman. Walaupun datang mengganti ustaz-ustaz yang beri tazkirah, kita berharap yang datang juga ikhlas, yang mendengar juga ikhlas, supaya sama-sama kita beriktikad, berharap, berazam agama kita, iman kita selepas ini hidup dengan amalan, hidup dengan perbuatan, hidup dengan segala bentuk perintah yang Allah suruh kita buat, kita laksanakan. Daripada sekecil-kecil perintah sehinggalah kepada sebesar-besar perintah menegakkan agama Allah seluruhnya di muka bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi mungkin sekarang itulah yang boleh kita peringatkan nasihat-nasihat pada malam ini. Ampun maaf sekiranya ada kesilapan, keterlanjuran daripada saya. Saya tetap manusia yang dhaif, yang lemah. Maka sekiranya ada kesalahan, tegurlah sebagai orang beriman. Sekiranya ada keterlanjuran yang boleh menyebabkan hati-hati yang terasa, tegurlah sebagai orang beriman. Kerana kita mengharapkan kitalah yang menegur orang beriman yang lain supaya sama-sama selamat daripada penyelewengan-penyelewengan di muka bumi yang diselewengkan oleh iblis, syaitan dan tenteranya. Maka kita berharap sekarang itulah kita berjumpa malam ini dan berjumpa kita dengan iman, berakhir kita dengan iman, dan kita pulang tidur iman, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.